Selamat pagi Malaysia. Sekarang kita nak bercakap dan juga berbincang mengenai ini berkaitan dengan tabung untuk simpanan masa hadapan. Yang mana kami akan bercakap mengenai perspektif PTPTN. Saya nak bawa sedikit satu fakta kepada anda semua yang mana prestasi pembukaan akaun baru simpanan SSPN pada tahun 2021 sebanyak 421,281 akaun telah pun dibuka, tapi sasarannya adalah sebanyak 400,000 akaun sahaja. Bermakna ada kesedaran untuk masyarakat Malaysia ini membuka akaun untuk tabung simpanan masa hadapan. Dan bukan itu sahaja. Sehingga pada hari ini, PTPTN mencatatkan rekod tertinggi bagi deposit simpanan SSPN bagi tahun 2021 berbanding 3 tahun sebelumnya dengan jumlah deposit sebanyak 3.01 bilion ringgit. Jadi ia mewujudkan satu peningkatan dalam nature simpanan di kalangan masyarakat dan juga kesedaran masyarakat untuk menabung untuk tabung pendidikan. Jadi saya sangat berbesar hati sekali lagi saya bersama dengan Datuk Wan Saiful Wan Jan, iaitu pengerusi PTPTN pada hari ini untuk kita bercakap mengenai perkara ini. Baiklah Datuk, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia sekali lagi kita bersama. Jadi kejayaan PTPTN tadi saya dah ceritakan sedikitlah. Jadi ada lonjakan deposit simpanan SSPN selama 4 tahun berturut-turut. Mungkin Datuk boleh ceritakan lagi dan perjelaskan lagi situasi ini, kejayaan ini. Ya, saya sebenarnya amat berbangga lah dengan pencapaian yang dicatatkan oleh pegawai-pegawai kita di PTPTN. Tahun ini merupakan tahun yang bersejarah sebab kita mencatat rekod pencapaian kita pada tahun 2021. Yang mana dari segi budaya menabung ni, semasa saya mula-mula masuk jadi pengerusi pada tahun 2018, saya tengok apa sebenarnya yang menyebabkan bila orang bercakap mengenai PTPTN, dia konteksnya biasanya negatif. Dan sebabnya ialah, saya rasa lah bila kita buat kajian-kajian sikit, saya rasa sebabnya ialah bila bercakap mengenai PTPTN ni, fokus utama masyarakat ialah pemberian pinjaman dan pengutipan balik hutang yang ditanggung oleh para pelajar. Jadi ini menyebabkan orang ingat PTPTN ni macam alung. Bagi pinjam kutip, walaupun itu perlu dibuat. Tapi sebenarnya masalah tak selesai. Masalah sebenar kita ialah ramai di kalangan masyarakat di luar sana, bila anak-anaknya nak sambung belajar, dia tak ada dana untuk bayar yuran, bayar sewa rumah, macam-macam benda. Dan itu menyebabkan pada 2018 lagi saya buat keputusan bahawa kita kena ubah fokus. Daripada orang mengenali PTPTN ini sebagai sebuah badan yang memberi pinjaman pendidikan, kita ubah fokus kepada apa kata kalau orang fikir mengenai PTPTN sebagai badan menyediakan tabung. Nama pun tabung ni. Kalau tengok logo pun tabung, TABUNG, besar tabungnya. Jadi kenal PTPTN sebagai badan menyediakan penabungan pendidikan, tapi ada fasiliti pinjaman kalau diperlukan. Dan sebab itulah daripada 2018 kita tengok ada lonjakan dari segi deposit. Itu penekanan yang kita bagi, dan saya minta pegawai-pegawai kita fokus kepada penabungan. Kalau kita tengok datanya daripada tahun 2015, kutipan deposit SSPN hanya sekitar 500 juta ringgit. Kemudian meningkat sikitlah tahun berikutnya 546 juta, meningkat sikit pada tahun 2017 kepada 720 juta. Tapi 2018 apabila kita mula penekanan kepada penabungan, dia meningkat menjadi 1.14 bilion ringgit. Jadi ada lonjakan. Dan setiap tahun daripada 2018 melonjak sehinggalah tahun 2021. Saya rasa ini rekod yang memang saya ucap tahniah lagi sekali lah pada semua pegawai PTPTN. Saya amat bangga dengan pencapaian mereka ini, yang mana mencecah 3.01 bilion ringgit. Dalam masa 4 tahun, lonjakan 4 kali dari segi deposit simpanan SSPN. Ini bagi saya menunjukkan kejayaan kempen kita untuk mewujudkan budaya menabung di kalangan masyarakat. Tapi masih banyak lagi lah yang perlu dilakukan. Jadi kalau kita tengok angka-angka peningkatan ini, 3.01 bilion berbanding dengan 10 tahun lepas hanya juta saja, sekarang angkanya adalah bilion ringgit. Adakah bagaimana perkara ini boleh diterjemahkan tentang kesedaran masyarakat untuk menabung, terutamanya untuk mereka yang mempunyai anak yang masih lagi kecil? Ya, dari segi budaya menabung ni, saya rasa kita kena usaha lebih banyak untuk mengadakan kempen-kempen untuk menimbulkan kesedaran di kalangan masyarakat. Sebab realitinya kesedaran menabung tu masih kurang. Walaupun saya rasa ada kejayaan, tapi setakat ini masih banyak lagi perkara yang perlu dilakukan untuk meningkatkan lagi jumlah penabungan yang kita ada. Realitinya masyarakat kita
bila bercakap mengenai menabung, dia fikir mungkin ada yang menyimpan, mungkin ada yang menabung, tapi dia allocate untuk benda-benda lain dulu. Pendidikan ni kurang diberikan tumpuan. Sebab tu kita di PTPTN kita buat pelbagai program. Pegawai saya kadang-kadang saya kesian juga bila tengok pegawai ni yang mana turun sampai ke kampung-kampung, ke masjid-masjid, berjumpa dengan tok pengulu, berjumpa dengan ketua kampung, berjumpa dengan imam, berjumpa dengan pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi dan memperkenalkan produk-produk penabungan kita dan memaklumkan mengenai insentif-insentif yang ada. Sebenarnya di PTPTN ni produk penabungan kita insentifnya banyak. Dari segi pelepasan cukainya, dari segi takafulnya, dividen kita yang kompetitif untuk akaun simpanan. Tapi masyarakat tak tahu. Dan saya rasa kita akan teruskan dengan usaha untuk memaklumkan kepada masyarakat mengenai manfaat tabung-tabung yang kita sediakan. Dan kita harap masyarakat akan sambut dengan penabungan yang lebih banyak. Saya kira dengan gerak kerja kempen dilakukan oleh PTPTN itu sendiri yang menterjemahkan sehingga berlakunya peningkatan ini. Tahniah diucapkan kepada PTPTN. Saya kira promosi melalui radio, di kaca TV memang akan sedikit sebanyak dia akan memberi kesedaran. Cuma Datuk, ya, sekarang kita lihat kesedaran itu makin meningkat. Katakanlah ibu bapa tersebut mempunyai anak yang akan lagi melanjutkan pelajaran selama 2-3 tahun lagi, tapi tak buka lagi. Bagaimana mereka boleh menggunakan fasiliti yang ada pada PTPTN? Ya, kalau sekiranya anak tu nak masuk ke institusi pengajian tinggi, katalah 2-3 tahun lagi macam disebut tadi kan. Jadi itu maksudnya masa yang dia ada untuk menabung mungkin tak banyak. Sebab tu kita galakkan sebenarnya daripada awal. Daripada anak umur sebulan, 2 bulan tu kalau boleh buka akaun dah. Saya selalu sebut kepada pegawai saya, target kita ialah orang pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk daftar surat beranak, sijil kelahiran anak dia. Lepas daftar sijil kelahiran, buka akaun SSPN. Itu kalau boleh, itu visi kita satu masa nantilah. Tapi realitinya masih ramai lagi yang mungkin tidak mempunyai penabungan tersebut. Jadi apa yang boleh dilakukan ialah bagi mereka yang tidak ada dana, tidak berkemampuan untuk membiayai sepenuhnya pendidikan mereka, mungkin kalau nak buka akaun pun dah agak terlewat sebab 2-3 tahun ni nak masuk universiti. First kali bagi saya, buka juga akaun. Kalau dah tingkatan 3, tingkatan 4, buka sahaja akaun SSPN. Simpan walaupun RM50 sebulan. Katalah dalam setahun boleh simpan RM1,000. 3 tahun dah RM3,000. Kalau sekiranya RM3,000, itu bermaksud RM3,000 kurang jumlah pinjaman yang diperlukan. Maka itu akan mengurangkan bebanan anak-anak kita di masa akan datang. Tapi kalau tak cukup juga, maka macam saya kata tadilah, kita walaupun penekanan kita ialah kepada penabungan, tetapi pinjaman masih juga kita berikan. Setiap tahun kita berikan pinjaman kepada 150,000 hingga 180,000 orang pelajar. Dan kalau perlu, maka kita masih tetap memberikan pinjaman tersebut. Jadi saya rasa ibu apa tak perlu bimbang lah. Bukan saya nak kata kalau sekiranya tak ada duit dalam simpanan tak boleh sambung belajar, bukan. Kita pinjaman kita tetap akan ada, insya-Allah, dan kita akan pastikan bahawa tidak ada anak-anak kita yang layak untuk sambung belajar tidak mampu sambung belajar semata-mata sebab kekangan kewangan. Ya. Kalau dulu fokus utama, kalau waktu zaman saya belajar, fokus utama PTPTN adalah pinjaman. Tetapi sekarang ditukar, fokus utama adalah penabungan. Kalau tak cukup, barulah pinjaman itu dilakukan. Dalam soal 2-3 tahun lagi, kalau mereka buka akaun juga, saya kira akan ada benefit-benefit lain, kebaikan lain, contohnya pelindungan takaful dan sebagainya, kan, Tok? Ya, betul. Dan ini yang saya kata tadi, ramai orang tak tahu. Sebenarnya insentif kita, manfaat yang kita berikan daripada orang yang buka akaun dengan kita ni banyak sungguh. Tapi mungkin makluman tak sampai ke peringkat akar umbi. Sebab tu saya minta tolong ni lah program Pengajar Selamat Pagi Malaysia ni, itulah. untuk kita maklumkan kepada rakyat di luar sana. Dari segi dividen kita, bagi saya kita ni akaun simpanan. Jadi kena compare dengan akaun simpanan lain, dengan savings account. Jangan compare dengan unit trust lah, jangan compare dengan beli saham, jangan compare macam tu. Tapi dari segi akaun simpanan, dividen kita antara yang paling kompetitif dalam pasaran. Kita akan umumkan dividen untuk 2021 tak lama lagi. Saya yakin dividennya kompetitif. Dari segi produk takaful tadi macam sebut tadi. Ini pun satu perkara yang orang tak tahu. Ada peluang takaful, ada khairat kematian yang dapat percuma kalau orang menabung dengan kita. Jadi adalah perlindungan-perlindungan tu. Cuma satu benda yang saya nak ambil peluang untuk sebut. Kita ada satu program geran sepadan. Geran sepadan ni satu peruntukan yang diberikan untuk mereka yang masuk dalam golongan B40. Basically gaji di bawah RM4,000, pendapatan isi rumah di bawah RM4,000 sebulan, ada geran sepadan. Geran sepadan ni
setiap RM1 yang disimpan oleh pendeposit, kalau dia layak dan dia simpan jangka masa panjang, kita galakkan kalau boleh dalam masa 10 tahun. Maksudnya anak darjah 1 kena buka. Habis SPM 10 tahun, dia akan dapat pulangan daripada kita ringgit ke ringgit. Kalau dia simpan, katalah masa 10 tahun tu, dia boleh simpan RM1,000. Dia boleh bawa keluar RM2,000 sebab kita bagi RM1,000 free. Wow. Kalau sekiranya dia simpan RM5,000, dia boleh bawa keluar RM10,000 sebab kita bagi RM5,000 free. Sehingga maksimumnya, kalau setahun RM1,000, 10 tahun RM10,000 dan anaknya dapat tawaran sambung belajar, dia boleh bawa keluar RM20,000 walaupun dia simpan sebenarnya RM10,000 sahaja. Jadi ringgit ke ringgit. Ini geran sepadan kita untuk golongan berpendapatan rendah. Saya rasa tak adalah agensi lain dalam negara, silap-silap dalam dunia yang buat macam ni. Ringgit ke ringgit, 100% return. 100% Ya. pulangan yang anda dapat. Tapi golongan T20 macam pengacara kita tak boleh lah. Dia kena yang layak saja. Macam tu lah Datuk. Saya pun saya mau belajar sekarang Datuk, tapi tak pakai PTPTN. Tapi dulu memang saya salah seorang peminjam PTPTN. Alhamdulillah saya dah penuh lah bayar PTPTN saya. Alhamdulillah. Lakukan tanggungjawab saya. Kalau tidak saya cek tadi. Itulah. Datuk, tapi kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Penterjemahan kepada 3.01 bilion itu, walaupun kita berada dalam pandemik COVID-19, kesedaran itu masih wujud. Maksudnya orang masih lagi fikir bahawa susah macam mana pun, terkesan macam mana kehidupan sekalipun, akibat pandemik COVID-19, hilang kerja, tetapi tabung pendidikan itu masih perlu wujud dalam keluarga untuk anak-anak. Akhirnya diterjemahkan sehingga 3.01 bilion pada tahun 2021. Jadi ada juga ibu bapa yang memang sudah orang kata memang terkesan dengan pandemik COVID-19 lagi. Bagaimana Datuk melihat perkara ini dan juga untuk mereka meletakkan rancangan supaya letakkanlah juga sedikit sebanyak untuk tabung anak-anak mereka? Ya, saya rasa ini kesedaran yang penting lah. Walaupun susah macam mana sekalipun, jangan kita abaikan kepentingan untuk bersedia untuk masa depan anak kita. Dan saya ni sebenarnya saya cakap daripada pengalaman. Ini bukan saya pakai teori-teori, bukan, daripada pengalaman. Saya pun sebenarnya asalnya bukan menyimpan sangat untuk masa depan anak-anak. Tiba-tiba anak sulung, sekarang dah habis belajar dah, tapi masa dia mula-mula nak masuk universiti, kiri, kanan, depan, belakang, saya terpaksa cari duit pinjam daripada kawan-kawan untuk selesaikan yuran dia. Sebab saya tidak menabung daripada awal. Saya tak nak pengalaman yang sama tu berlaku. Walaupun kita sedar bahawa ramailah ibu bapa di luar sana yang menghadapi kesukaran sebab pandemik, sebab krisis kesihatan, masalah ekonomi melanda negara. Tapi alhamdulillah tahun lepas membuktikan bahawa kesedaran menabung yang kita cuba tanamkan di PTPTN ini, ditanamkan di kalangan rakyat, semakin lama semakin berjaya, meningkat kesedarannya. Dan kita akan teruskan usaha tersebut. Dan saya rasa program macam kita buat yang saya sebut tadi, geran sepadan, ini adalah masa yang paling tepat untuk rakyat di luar sana mengambil kesempatan, mengambil peluang daripada tawaran kita. Kalau sekiranya terbeban dengan pandemik COVID-19, tak ada tempat lain yang memberikan pulangan 100% kepada dana yang disimpan oleh ibu bapa. Kita saja buat. Jadi kalau terkesan macam mana pun, saya rayulah kepada ibu bapa di luar sana, kita kena kurangkan keberhutangan ataupun budaya bergantung kepada hutang di kalangan masyarakat. Kita kena kurangkan budaya ni. Dan untuk mengurangkan, kita ibu bapa ni kena ambil tanggungjawab, simpan untuk anak-anak di masa depan. Walaupun RM20-30 sebulan, simpan. Yang pentingnya ada usaha untuk dimulakan, dan kita di peringkat PTPTN akan sentiasa cuba memberikan insentif-insentif sesuai untuk memastikan masa depan anak-anak terjaga. Itulah, nak bermula itu memang susah, tetapi apabila kita dah menjadi habit, insya-Allah dia akan dari unconscious mind lah, dia akan setiap bulan akan menabung tanpa kita sedar. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Wan Saiful Wan Jan, iaitu pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, dalam bercakap mengenai kepada kita menabung untuk masa depan pendidikan dan juga kejayaan yang telah pun dicapai oleh tabung pendidikan PTPTN. Tahniah Datuk. Terima kasih. Di atas kejayaan ini, dan saya harap pada tahun hadapan kita masih lagi bersua dengan angka yang lebih besar. Itu merupakan satu kejayaan bukan sahaja di PTPTN, tetapi kesedaran masyarakat Malaysia untuk tabung pendidikan, terutamanya kepada anak-anak kecil. Baiklah, kita berehat seketika. Kita akan ke